Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk pewarisan. Kita akan fokus kepada bagaimana untuk melukis rajah skema pewarisan. Okey, sebelum kita melukis rajah skema pewarisan, ada beberapa istilah yang kamu perlu tahu. Okey, contohnya, apa itu gen? Gen adalah unit pewarisan yang menentukan ciri-ciri individu ataupun ciri-ciri organisma. Okey, terdapat dua jenis gen pada organisma, iaitu gen dominan dan juga gen resesif. Gen dominan bermaksud gen yang berupaya menonjolkan sifat yang dikawalnya. Biasanya kita akan melabel gen dominan dalam rajah skema pewarisan dengan menggunakan huruf besar. Manakala gen resesif pula, dia akan menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran gen dominan. Bermaksud, dia mesti berhuruf kecil. Sebab kita akan melabel pasangan gen resesif ini dengan huruf kecil. Okay, ini adalah contoh sifat dominan dan sifat resesif pada manusia. Okay, sebelah kiri ini adalah sifat dominan seperti berambut hitam, penglihatan yang normal, cuping telinga bebas, boleh menggulung lidah dan mata berwarna perang. Manakala sebelah kanan pula adalah contoh-contoh sifat resesif seperti berambut perang, buta warna, cuping telinga melekap, tidak boleh menggulung lidah dan mata berwarna biru. Sebelum kita belajar bagaimana nak melukis rajah skema pewarisan, ada beberapa istilah yang kamu perlu tahu. Yang pertama, huruf besar dan huruf kecil. So, dalam rajah skema pewarisan ini, kita hanya menggunakan dua huruf saja, iaitu huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar digunakan untuk melabel gen dominan. Contohnya di sini dia guna L huruf besar bagi sifat mempunyai lesung pipit. Manakala huruf kecil dia guna L huruf kecil untuk gen resesif, iaitu bagi sifat yang tidak mempunyai lesung pipit. So, apa-apa huruf pun boleh. Mesti huruf besar dan huruf kecil. Huruf yang samalah. Contoh di sini dia guna huruf L. Kalau kita nak guna huruf T. Okay. T besar untuk tinggi, T kecil untuk rendah. Okay. Homozigot. Kamu ingat perkataan homo? Homo bermaksud sama. Jadi, homozigot bermaksud individu yang mempunyai dua gen yang sama. Tak kiralah gen itu gen dominan ataupun gen resesif. Okay, contoh di sini dia bagi L besar, L besar. Tengok dua-dua huruf besar. Okay, bermaksud dia adalah homozigot dominan sebab huruf besar. Yang ini pula L kecil, L kecil. Sama juga, dua-dua huruf kecil. So, homo juga. Tapi dia homozigot resesif. Heterozigot, dia berbeza dengan homozigot. Kalau homo tadi sama, huruf yang sama. Heterozigot, individu yang mempunyai gen yang berlainan. Contoh di sini dia bagi L besar dan L kecil. Okay, lain kan? Satu huruf besar, satu huruf kecil. Jadi kita panggil heterozigot. Okay, istilah seterusnya genotip. Kamu ingat perkataan di depannya adalah gen, gen. Bermaksud, genotip bermaksud susunan gen dalam sesuatu organisma. Contoh di sini, L besar, L kecil. Okay, L besar, L kecil ni adalah genotip. L kecil pun genotip. L besar pun genotip. Mesti huruf yang berpasangan itu kita panggil genotip, susunan gen. Fenotip pula sifat. Ingat F di depan ni sifat. Sifat yang ditonjolkan oleh organisma tersebut. So, fenotip ini dia bergantung kepada genotip, iaitu susunan gen.
Okey, seterusnya. Di sini ada satu contoh mekanisme pewarisan. Okey, fenotip induk dengan F fenotip ni sifat kan. Sifat bagi induk, dia cakap sifat bagi induk ini adalah bulu hitam. Satu lagi induknya adalah bulu putih. So kita akan labelkan hash besar untuk alel dominan berbulu hitam, hash kecil alel resesif untuk berbulu putih. So disebabkan bulu putih ini resesif, kita mesti letak hash kecil. Kerana resesif dia hanya menunjukkan sifat bulu putih jika pasangan gen dia, genotipnya dua-dua huruf kecil. Okey. So kalau kita tengok sini hash besar dominan homozigot. Dua-dua huruf besar. Yang ni pula dua-dua huruf kecil pun homozigot. Okey, selepas itu kamu mesti pisahkan gen-gen dalam kedua-dua induk. Hanya pisahkan, tulis huruf dia. So, proses menghasilkan gamet. So, di sini adalah gamet. Okey, proses menghasilkan gamet adalah proses meiosis. Okey, selepas itu, kamu labelkan gamet-gamet ini 1, 2, 3, 4. Okey, ada sebab kenapa teacher suruh kamu label. Okey, seterusnya gamet-gamet ini dia akan melalui proses persenyawaan. So, di tengah-tengah ni tempat garisan yang bersilang-silang ini adalah proses persenyawaan. Okey, macam mana nak dapatkan generasi pertama adalah melalui proses persenyawaan. So, cara untuk menggariskan garisan proses persenyawaan, kamu ingat susunan nombor ini. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. So, gariskan nombor 1, gamet nombor 1 dengan gamet nombor 3. Okey, lepas garis, tulis terus huruf dia. Hash besar dan hash kecil. Okey, tulis huruf besar duluan. Okey, seterusnya 1, 3, garis. Selepas itu, tulislah dua-dua huruf tu tadi. Hash besar, hash kecil. Tulis dalam ni. Okey, seterusnya 2, 3. Okey, garis. Seterusnya tulislah dia punya huruf hash besar, hash kecil. So kita akan dapat generasi F1 yang ketiga dan seterusnya 2, 4. Gariskan dan barulah kamu tulis apakah genotip dalam yang keempat ni, bulatan yang keempat. Okey, kalau kita perhatikan di sini semuanya bergenotip, iaitu susunan gen dia keempat-empat ni sama. Hash besar, hash kecil. Yang biru ni pun hash besar, hash kecil. Yang ketiga dan yang keempat pun sama juga. Hash besar dan hash kecil. Jadi, genotip bagi semua ini adalah hash besar, hash kecil. Nisbah fenotip semuanya berbulu hitam. Kenapa teacher cakap berbulu hitam? Sebab kalau kamu perhatikan dalam bulatan yang berwarna-warni ni, ada huruf besar kan? Bila ada huruf besar, dia akan menunjukkan sifat dominan. Sifat dominan kita tadi adalah berbulu hitam. Okey, kita tengok gambar rajah yang kedua. Okey. So, dia cakap bulu hitam, induk yang pertama, bulu hitam heterozigot. Bermaksud satu huruf besar, satu huruf kecil. Induk yang kedua, bulu hitam heterozigot juga. Bermaksud genotip dia satu huruf besar, satu huruf kecil. Okey, seterusnya kita akan pisahkan, hasilkan gamet melalui proses meiosis. Okey. Apa yang perlu dibuat? Labelkan setiap gamet itu dengan nombor 1, 2, 3, 4. Okey, ingat nombor 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Gariskan 1, 3 dan tulis apakah genotip yang terhasil. So, bulatan gamet pertama, hash besar. Gamet ketiga, hash besar juga. Jadi, kamu tulislah genotipnya adalah hash besar, hash besar. Okey, yang kedua 1, 4. Okey, gariskan gamet 1 dengan gamet 4. Okey, tuliskan dapat hash besar, hash kecil. 2, 3, kita akan dapat
sepatutnya depan ni hash kecil kan dengan hash besar, tapi tulis dulu huruf besar. Hash besar, hash kecil dan seterusnya, persenyawaannya seterusnya 2 dengan 4. Kita akan dapat hash kecil, hash kecil. Okey, di sini yang pertama hash besar, homozigot. Ada huruf besar bermaksud dia dominan, hitam. Yang kedua, yang bulatan biru ada huruf besar, hitam juga, dominan. Tapi dia berbeza huruf. Satu besar, satu kecil. Jadi adalah heterozigot. Yang ketiga, hitam ada huruf besar, heterozigot. Yang keempat, dua-dua huruf kecil. Jadi dia akan menunjukkan sifat resesif, iaitu berbulu putih. Dan juga homozigot kerana dua-dua huruf kecil. Okey, so nisbah genotip 1 hash besar, 2 hash besar, hash kecil dan 1 hash kecil, hash kecil. Nisbah fenotip 3 berbulu hitam bernisbah kepada 1 berbulu putih. Cara nak kira peratus berbulu hitam, sebab ada 3 bulu hitam, 3/4. 4 ini jumlah semua generasi lah. Darab 100, kita akan dapat 75%. Peratus berbulu putih pula, tengok bulu putih hanya ada 1. 1 per jumlah semua per 4 darab 100 akan dapat 25%. Jadi, apa-apa sifat yang diberikan, kamu ingatlah macam inilah cara nak lukis mekanisme pewarisan. Mesti pisahkan dahulu, hasilkan gamet melalui proses meiosis. Kamu labelkan nombor gamet 1, 2, 3, 4 supaya kamu senang ingat macam mana nak gariskan. Ingat pasangan nombor yang teacher dah bagi ni. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Okey, sekian sahaja. Nanti teacher akan bagi latihan untuk melukis mekanisme pewarisan.